Kita intro dulu. La 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 la. It's not funny to me kan? Betul. Dia Ha. sebenarnya kita kadang-kadang boleh tergelak tahu dengan apa yang berlaku dalam kerajaan pada ketika ini. But untuk pelabur-pelabur asing Kak, so Kak, but first and foremost Kak Dain Quintan awal-awal ini dah cakap kat saya, dia bukan seorang orang kata apa yang hendak menceritakan tentang politik berdasarkan kepada orang kata apa hard facts yang gila-gila contohnya kan. Tak seperti mana saya ataupun Wahyu Viral ataupun contoh macam Nazim Rani yang memang cerita hard facts. Kak Dayan ni lebih kepada people fighter. Tapi kadang-kadang kita orang terfikir juga bila bab pelabur luar kan benda-benda yang nampak obvious, dia orang tak rasa amused tau dengan cara kerajaan ini dijalani. Betul tak Kak? You jangan kata orang luar. Sekarang you seorang peniaga. Nak ke you keluarkan modal sekarang ni untuk berniaga di negara you sendiri sedangkan ekonomi kita ni teruk. Macam mana yang luar nak masuk? Betul. Kita sendiri nak berniaga takut? Adakah modal kita yang keluar agak-agak dalam 100,000 bolehkah kita dapat balik dalam 100,000 ataupun lebih? Balik modal, kita takut macam mana yang luar. Betul. Macam mana orang luar nak masuk? Macam you cakap tadi kan, expert. You fakta. Saya menyanyi dan masyarakat influence saya. Saya minta sangat anda semua dekat luar sana, itu saya punya kerja. Undilah PN untuk PRN yang 6 ini. Saya je nyakap Kak, akan je calon ke tahun ni? Mana? Taklah. Bagilah yang muda-muda. Aku biarlah macam gini. Jadi makcik yang membebel-bebel macam ni kan. Nenek yang bebel-bebel macam ni. Tapi kalau preparation tahun depan, I don't know. Tapi Because kita tak tahu. Ini Allah yang susun. bukan apa Kak. You should. Saya tak nak Kak. You should kalau ada. Saya cakap terang. Ini cerita lah kan. Sebab saya tahu anak-anak papa kalau sana antara hujah yang diorang cukup suka gunalah Kak kan bila kita cerita pasal politik ni kan. Kita cerita tentang fakta whatever ni. Kalau kau bagus sangat, engkau jadi calon, engkau fight dekat parlimen. Itu hujah diorang. Saya ni, dia ada beberapa jenis orang main politik tau. Jenis pertama memang dia ada cita-cita politik. Nak menjadi seorang YB. Tak kira YB tu adun ke parlimen kuat saver ke, dia ada cita-cita politik. Which is Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga majoriti politician yang ada dekat Malaysia ini masuk kategori itu. Jenis yang keduanya pula, ialah dia suka cerita politik, mendidik rakyat, whatsoever. Tapi dia tak ada cita-cita politik. Dia tak berminat untuk, tak payah cerita dia calon pilihan raya pun. Nak jadi, orang kata apa, AJK untuk parti cawangan pun tak nak. Faham sangat. Saya masuk kategori itu. Sebab apa? Tetapi, saya nak bertanya, tetapi, Allah. sekiranya pemilihan rakyat ni, you tak boleh. You diberi tanggungjawab menjadi wakil rakyat. Would you accept it? Will you think that you can do the job purely untuk rakyat? Pertamanya Kak, kita sama-sama orang PAS sekarang kan. Orang PAS ni satu perangai dia selagi dia boleh buat jurus ngelak, dia ngelak. Tu perangai orang PAS. Sebab tu orang PAS ni, ramai dia yang berada dekat lapangan ni, bukannya kecil-kecil anak Kak. Profesor, doktor, tapi buat duduk dekat Jabatan Amal. Sebab diorang tak nak naik ke atas. Sebab diorang kalau naik atas ni, pening kepala Syekh, pening kepala. Itu ayat dia lah. Kan? That's why kalau kita lihat, banyak golongan profesional yang berada dekat lapangan, dekat PAS ni, diorang tak nak ke depan tau sebenarnya. Tetapi, But I'm not asking that. I'm asking having said that, kita cerita kita kena pusing. Kita kena main naratif dulu. Sebab kadang kita tengok pencerahan you, penyampaian you, I believe that you boleh menjalankan tanggungjawab you pada rakyat yang memilih you. Saya nak jawab benda yang akak tanya ni kan dengan satu kenyataan sajalah. Tak semestinya pandai cakap boleh buat kerja. Kan best gila ke tu. Itu salah. Itu you talking about who? Itu dah ternampak dia pandai bercakap. Okay? Itu dia tak nampak masalah kita. Dia cuma tahu wants to be the most glamorous person. Tapi macam you nampak masalah. You mempertikaikan, you berlawan, bercakap. If I were you, kalau ada sekarang ni yang masuk orang yang opposite, what mean dia orang panggil apa? Anak-anak papa. Anak papa, yes. Berdepan dengan you bercakap, can you face it? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak lari, janganlah you dengan syarat you dia joget macam ni dengan syarat dia yang nak berhujah tu pun kalau boleh biar stick to the topic lah. Sebab more often than not anak papa yang cuba untuk cuba nak jumpa dengan saya whatsoever ni, kadang-kadang dia punya pusing pun macam juga. Which is saya tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya rasa macam buang masa tau. Because saya punya perangai Kak,
kalau cerita debat lah kan, ramai orang duk paksa saya kan, kenapa kalau kau pandai kau berdebat lah dengan orang tu, kau berdebat dengan orang ini, berdebat dengan dia punya jago-jago lah. Saya ni bukan suka berdebat sangat tau. Because what is the purpose of a debate bagi saya? Nombor satunya, purpose untuk satu-satu perdebatan ini ialah untuk mencari titik tengah. Bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Tapi masalahnya bila kita nak berdebat pasal politik whatsoever ni, ramai orang nak melihat siapa menang siapa kalah. Betul. Dan itu masalah kita sekarang because we are so obsessed in finding who's who. Masalahnya kita nak tengok siapa yang dia lagi pandai berhujah, dia lagi pandai whatsoever. Nak. Sepatutnya purpose untuk satu-satu perdebatan. Dekat parlimen pun, kita contoh parlimen, kan? Dekat parlimen, di mana-mana saja, apa jua perdebatan ialah untuk mencari satu titik tengah di mana titik tengah ini dua pihak boleh kompromi. Dah. Itu je. Sebenarnya. Itulah konsep perdebatan dalam contoh kita ambil ulama-ulama terdahulu. Kan? Kira mereka berdebat. Mereka bukan tak berdebat. Mereka berdebat hujah whatsoever kan. Hadis Nabi yang ni kata ini. Hadis Nabi yang kata tu. Nak menentukan tentang satu hukum yang bersifat bukan qat'i tau. Hukum yang betul ijtihadi. Kena ijtihad kan. Diorang ini semua berdebat sampai kadang-kadang sampai berpuluh-puluh hari. Betul. Nak mencari satu titik tengah. Bukan nak cari siapa lagi pandai. Betul. Dan lepas diorang habis berdebat tu, masing-masing solat taubat. Kita ni pula habis berdebat bukan solat taubat lagi dah. Solat pun silap tak buat. Merasa kebanggaan itulah. Itu masalahnya. Aku dah bantai dia, aku dah sembur dia cukup-cukup. Itu yang dia nak sebenarnya. Itu masalahnya. Tapi nak menjawab soalan akak, saya tahu saya hutang jawapan kan. Seandainya kalaulah saya diminta oleh pimpinan, okey, untuk menjadi calon pilihan raya dan sekiranya kalau memang tak ada jurus mengelak lagi dah dan lepas istikharah dan Allah pun memberikan saya ilham yang bagus, maka insya-Allah saya tak ada masalah untuk terima tanggungjawab tersebut. Cumanya satu je lah, saya kena beritahu satu perkara sebab saya tak nak benda ini menjadi liability pada masa akan datang. Sebab apa? Saya bukan seorang yang menghabiskan pelajaran saya, Kak. Saya memang belajar dekat Universiti KUIA, ambil kejuruteraan engineering, insya-Allah bakal masuk mechanical pada ketika itu. Tapi saya terlibat dengan kemalangan yang sangat teruk pada tahun 1999, 30 April 1999 dalam perjalanan pulang dari Danau Kota, restoran yang mak saya menumpang kerja. Masa tu job tak ada. Mak saya tak ada job lakon. Kan? Jadi Allah selamat, saya balik. Saya pun tak ada duit sangat masa tu. So, makan free lah kat kedai makcik saya masa tu. Tapi lepas tu, on the way balik nak pergi ke UIA, nak pergi kelas ni. Saya accident, paha kanan saya boleh katakan total hancur. Lutut ni tulang dia. 100% besi dalam ni. Dan saya terlantar dekat hospital lebih dari 2 bulan. Dan saya terpaksa terlantar untuk recuperating dekat rumah hampir setahun. So, saya kehilangan boleh katakan hampir 3 sem. Dan of course, saya masih dapat beasiswa. Saya beasiswa Petronas time tu. Cumanya oleh kerana beasiswa ni, dia tidak memberikan apa-apa dana untuk mereka yang super senior. Dan masa tu pun tahun 99, Kak, kekuatan ekonomi. Siapa ada duit? Macam saya kata, mak saya tak ada job lakon. So, bila tak ada job lakon, kerja kat kedai makcik saya, gaji duit 250 sebulan. Nak bayar kancil lagi time tu, pakai kancil. Artis, pelakon pakai kancil. Sorry, siapa ya ibu? Mak saya ialah arwah Arifah Damahuri. Arifah? Arifah Damahuri. Oh, you cousin dengan... Ya, tak nak sebut dekat live ni. Tu kisah dia. Okay, So, your youngest auntie pernah bekerja sama dengan saya. Kak Nom, yes. Ina. Ina. Oh, Cik Na. Oh, okay. Saya banyak aunty masalahnya. Okay, so hebat. So basically-nya Allah selamat. Jadi saya tidak menghabiskan pelajaran, kan? Dan saya memilih untuk tak nak sambung belajar lagi whatsoever sebab masa tu mak saya pun dah tak ada duit whatsoever. Jadi saya pun fokus betul kerja dekat fast food, kerja whatsoever. Membawalah sampai saya meniaga sendiri, membawalah saya sampai ke sekarang inilah di depan akak pada ketika ini. Jadi andai kata kalau saya dicalon, saya tahu akan ada orang yang brought up yang saya tidak ada pendidikan tertiary. Itulah, tidak ada pendidikan tahap tertinggi dan benda itu akan jadi stick untuk hentam saya. Dan saya beritahu awal bukan sebab saya nak calon, tidak. Tetapi sekadar untuk menghilangkan bola-bola fitnah. Itu saja pada untuk saya dah datang. Itu kisahnya. Apa yang Barry cerita ni sama dengan saya. Saya tidak habis sekolah. Saya meniaga di Chowkit Road. Mendapat upah satu hari RM2. Mana usia saya waktu itu 9 tahun. Sehingga saya, sebab ibu saya dia isteri ayah saya yang pertama. You know lah, bila father banyak isteri ni lebih kepada isteri lain. Tu history saya lah. Ada juga di Dayang Kuintan TV tu saya kisahkan cerita tu. Mak tiri saya apa semua. My own podcast. Tapi kalau kita nak ceritakan balik kepada you kata pelajaran, right? Kalau kita tengok yang di parlimen tu semua hebat-hebat tau. Maaf saya cakap. Hebat-hebat belaka. Sastrawan. Macam-macam ada kat situ. Sastrawan tak tahan. Ya, betul.
Tapi you tengok apa? Apakah pandang rendah pada diri kita ni yang menjiwai rakyat, yang merasa susah senang yang kita nampak, tak boleh mentadbir menjadi wakil rakyat? What make them say that qualification itu package lah kalau you ada. Tapi kalau orang pandai, bijaksana tapi hati perut tak ada, nak buat apa? Kan? Betul. Kita nak menyelesaikan orang yang macam kita. Betul. Yang kita pilih dia orang itu untuk kita. Bukan untuk perut dia sendiri, bukan untuk poket dia sendiri, bukan untuk menutup kesalahan dia sendiri. Betul. Dia kata pasal rasuah, kita sokong rasuah dia. Yang dia fight tu. Tapi janganlah kau nak jadi inspektor gadget bahagian tu. Betul. Kau bahagia kerja kan? Dia jadi macam lopsided kan. Dia fokus kat situ je masalahnya. Is that the only words that you hafal? Kan? Is that the words that already in your mind? Kita ulang like that? Kita tak boleh macam tu. Jadi apa kata yang you tak ada pelajaran tinggi, tidak boleh menjadi wakil kepada rakyat? Saya tak ambil benda tu, saya tak nak ambil benda tu satu. Kalau orang yang tak ada, bukan kerana saya tak ada, saya rasa saya nak menyokong. Tak, saya prefer kalau nak fikirkan dulu-dulu yang mana kita punya yang mentadbir dulu, yang adun-adun lama-lama. Pun cikgu. Cikgu, bukan saya kata cikgu tu tak ada pun pergi ke Oxford ke apa jadi. Well, at that time, dia rasa apa yang rakyat rasa. Sebenarnya macam tu lah Kak. Politician ni sebenarnya, mereka ni lahir daripada kepimpinan masyarakat. Dan kepimpinan masyarakat ni kadang-kadang, sebagai contohnya, bukan orang yang paling pandai, tetapi orang yang paling cakna. Biasanya macam tu. Kan? Kalau kita tengok dulu macam contoh, kita ambil orang pemimpin-pemimpin UMNO yang lama whatever kan. UMNO pernah dikuasai oleh para bangsawan. Kemudian turun kepada mereka yang memang pemimpin masyarakat. Sebagai contoh, kita ambil macam mantan Menteri Besar Selangor, iaitu Tan Sri Muhammad Taib. Ya. Dia lah orang masyarakat. Ya. Dia bukan seorang yang jenis bangsawan ke apa-apa ke tidak. Even dia pernah tidak dipilih sebagai exco pun walaupun dia merupakan adun pada ketika itu kan. Tapi oleh kerana dia merupakan orang masyarakat, dia faham cerita daripada masyarakat, dia move terus jadi Menteri Besar Selangor dan one of the best performing Menteri Besar Selangor. One of the lah, of course the best performing is arwah Tan Sri Khalil Ibrahim kan. Tapi one of the best performing lah Menteri Besar Selangor sejarah.